Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasihi, Dua Ibnu Sina, InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan memberikan jawapan kepada lembaran kerja yang telah Ustaz minta untuk anak-anak murid siapkan semalam. Okey, jadi kita akan sama-sama saksikan. Sekiranya ada kawan-kawan kita yang belum siapkan, boleh tengok video Ustaz ni dan juga siapkan mengikut apa yang telah Ustaz kongsikan. Dan juga kepada murid-murid yang dah siap, boleh semak jawapan. Sekiranya ada kesalahan, boleh buat pembetulan. Okey, baik, jadi tajuknya ialah Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Ustaz dah terangkan semalam dalam video. Okey, apa makna Al-Amin? Al-Amin bermakna orang yang jujur, orang yang amanah. Okey, baik. Jadi untuk latihan yang pertama, dia minta untuk kamu suaikan jawapan yang betul. Okey, contoh yang diberikan ialah Nabi Muhammad SAW berniaga ketika masih belia. Masih belia maksudnya ketika Nabi masih berumur remaja, muda lagi waktu tu, ya. Nabi pergi berniaga dengan bapa saudaranya. Okey, kita tengok yang pertama. Kejayaan baginda, yakni Nabi Muhammad SAW dalam perniagaan. Kejayaan baginda dalam perniagaan. Okey, kerana apa? Kerana bersifat amanah. Yang ini kerana bersifat amanah. Okey, jadi tandakan dekat sini. Baik, nombor 2. Nabi Muhammad SAW berniaga di negeri mana? Negeri Syam. Okey, cari mana negeri Syam, gariskan. Seterusnya yang ketiga, Al-Amin. Al-Amin bermaksud yang amanah, yang jujur ataupun sangat dipercayai. Okey, baik, tandakan di situ. Yang keempat, Sayyidatuna Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Mestilah sebagai suaminya. Okey, baik. Dan ini pun Ustaz dah ceritakan dekat dalam video yang Ustaz berikan pada hari Ahad, iaitu semalam. Okey, baik. Jadi kita tengok muka surat seterusnya. Muka surat yang seterusnya. Okey, kita baca. Nabi Muhammad SAW. Okey, sekejap Ustaz padam. Okey, kita pilih pen yang boleh color tulisan. Okey, kita ambil warna kuning. Nabi Muhammad SAW ialah seorang yang, okey, dia beri jawapan dekat sini, amanah. Yang kedua, perenggan seterusnya, ayat yang seterusnya, baginda telah diamanahkan oleh Sayyidatuna Khadijah untuk menguruskan perniagaan di tadi kita dah tengok jawapan dia tadi, di mana? Di Syam. Okey, jadi kita letakkan jawapan nombor 1 ni dekat sini. Okey, jadi kena tulislah. Dekat sini kena tulis jawapannya. Shin, tak nampak warna kuning. Okey, Ustaz tukar warna hitam. Okey, Shin Alif Mim, Syam. Kemudian kita sambung lagi. Baginda mendapat, mendapat apa? Mendapat perniagaan, mendapat Al-Amin, mendapat amanah ataupun mendapat suami. Tak sesuai. Yang sesuainya ialah mendapat apa dia yang besar? Keuntungan. Yang ini. Okey, keuntungan.
Nabi Muhammad SAW mendapat keuntungan. Jadi tuliskan jawapan dekat sini. Keuntungan. Okey, jawapan nombor berapa? Nombor 2. Mendapat keuntungan yang besar. Bahkan sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong kejayaan baginda dalam okey, barulah kita tulis jawapan dia dalam perniagaan. Okey, perniagaan yang mana? Okey, yang ini, nombor 3. Okey, tuliskan jawapan tersebut di dalam ruangan tadi. Okey, nombor 3. Baik, kita sambung seterusnya. Okey, seterusnya menjadi tarikan kepada Sayyidatuna Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai suami. Okey, mana dia suami? Ini, nampak? Okey, yang ini jawapan bagi nombor 4. Okey, seterusnya. Masyarakat Arab memberikan gelaran. Okey, apa gelaran tadi? Gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu gelaran apa dia? Al-Amin. Gelaran Al-Amin. Okey, kat sini tadi saya tulis nombor 4. Sekarang ni yang ini Al-Amin, gelaran yang diberikan oleh masyarakat Arab kepada Nabi, iaitu Al-Amin. Okey, tuliskan jawapan Al-Amin dekat kotak sini. Okey, Ustaz tuliskan nombor, kamu tuliskan jawapan. Okey, yang terakhir, kepada baginda yang bermaksud sangat dipercayai. Apa dia tadi? Al-Amin. Okey, ada lagi tak? Okey, itu sahaja jawapannya. Jadi jawapan amanah dah ada, kan? Jawapan amanah tadi telah pun ditulis. Jadi potonglah. Baik. Jadi itu saja jawapan untuk muka surat yang ke 105. Okey, baik. Kita tengok muka surat seterusnya. Muka surat 100. Tadi muka surat 100. Minta maaf, tadi muka surat 104. Okey, sekarang muka surat 105. Baik, muka surat 105. Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, contoh yang diberikan. Contoh yang diberikan, Nabi Muhammad SAW sangat dipercayai. Betul. Amanah lawannya khianat. Ya, betul. Okey, kalau betul tandakan right. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW berniaga di kota Iraq. Salah. Jawapan dia, Nabi berniaga di kota Syam. Baik, jadi salah, tak payah tanda apa-apa. Okey, seterusnya, Nabi Muhammad SAW digelarkan dengan Al-Amir oleh kaum Quraisy. Betul tak gelaran tu? Gelaran Al-Amir tadi. Nabi diberi gelaran Al-Amir. Salah, Nabi diberi gelaran Al-Amin. Okey, seterusnya, nombor 4. Mengambil wang yang keempat, menggunakan kemudahan awam dengan baik ialah tanda beramanah. Ya, betul. Kalau kita gunakan sesuatu dengan baik, sesuatu barang harta benda awam kita gunakan dengan baik, maka kita adalah seorang yang amanah. Yang ni kita menjaga
barang tersebut, walaupun barang tersebut bukanlah barang kita. Okey, seterusnya nombor 5. Mengambil. Okey. Yang kelima, mengambil wang saku adik bukan satu kesalahan. Okey, yang ini salah. Kerana apa? Kita tidak boleh mengambil barang orang lain. Kerana itu adalah sifat tidak amanah. Okey, seterusnya nombor 6. Membalut buku teks ialah tanggungjawab murid. Ini juga salah satu daripada sifat amanah, kerana buku teks yang diberikan itu adalah milik harta benda awam. Okey, baik. Jadi tandakan right. Yang terakhir, membuang sampah ke dalam tong sampah perbuatan terpuji. Ya, orang yang buang sampah dalam tong sampah ialah satu amalan yang terpuji. Okey, baik. Jadi selesai untuk muka surat 105. Kita tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 106. Okey, sifat amanah. Sifat amanah. Yang ni sifat amanah. Okey, mengambil buku rakan tanpa izin itu adalah tidak jujur. Jadi dia suruh awak buat apa? Warnakan. Okey, sifat amanah kena warnakan. Yang mana yang okey, ustaz tolong tandakan pangkah kalau kata dia tu jawapannya salah. Kalau kamu kena warnakan. Okey, mengambil buku rakan tanpa izin. Yang ni satu perbuatan tidak jujur, jadi tidak perlu warnakan. Okey, seterusnya, memulangkan pensel rakan. Itu amanah. Kita dah pinjam barang orang, kita pulangkan. Okey, jadi warnakan. Seterusnya, menolong ibu di rumah. Yang ini juga satu sifat amanah. Okey, amanah kita sebagai seorang anak, iaitu sentiasa menolong ibu kita di dalam kesusahan. Okey, baik. Seterusnya kita baca lagi, melawan arahan guru. Ini tidak amanah, kerana ibu suruh pergi ke sekolah untuk belajar, bukan untuk melawan kata guru. Maka tidak perlu warna. Okey, baik. Seterusnya, meniru kerja sekolah. Ini juga perbuatan tidak amanah, kerana yang perlu awak lakukan ialah melakukan ataupun menyiapkan kerja sekolah secara diri sendiri. Tidak perlu meniru orang lain, ataupun kalau kita nak minta bantuan orang lain, itu dibenarkan. Tapi kalau kita nak tiru orang saja-saja nak tiru, itu adalah perbuatan tidak amanah. Okey, seterusnya, membersihkan bilik tidur. Okey, membersihkan bilik tidur bermakna kita seorang yang amanah. Kerana apa? Kerana kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai orang Islam yang menjaga kebersihan. Okey, dan juga kita menjalankan amanah kita, iaitu ibu kita minta kita membersihkan bilik selepas kita bangun daripada tidur. Jadi ada dua jawapan sahaja yang perlu awak warnakan. Okey, jawapan yang pertama, contoh tak perlulah. Okey, jawapan yang pertama dan jawapan yang kedua. Okey, selesai. Seterusnya, baik, disuruh warnakan jawapan yang betul. Baik, kita tengok jawapannya. Saya meneladani sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Okey, contoh menepati waktu. Okey, ustaz baca. Menconteng dinding. Adakah menconteng dinding itu amanah? Okey, kalau ya, awak warnakan. Kalau tidak, tinggalkan. Seterusnya, masuk bilik guru tanpa izin. Amanah ke tu? Okey, kalau amanah warnakan, kalau tidak, tinggalkan. Melaksanakan tugas membersihkan kelas. Okey, fikir-fikirkan. Yang seterusnya, bercerita tentang keburukan kawan.
Baik, awak warnakan jawapan yang betul warnakan. Jujur dalam percakapan. Jujur dalam percakapan maknanya bercakap betul. Memecahkan cermin kelas. Memecahkan cermin kelas, jujur tak? Amanah ke tu? Okey, seterusnya, meniru dalam ujian. Ish. Mengaku kesalahan diri. Dan yang terakhir, memadam papan hitam. Okey, jadi yang mana amalan yang sifatnya amanah kamu warnakan dekat sini. Contoh, mencontoh dinding, tak perlu warna lah. Masuk bilik guru tanpa izin. Melaksanakan tugas membersihkan kelas. Warnakan dekat sini. Okey. Baik. Ada lagi tak tugasan? Okey. Dekat sini Ustaz tandakan ada dua jawapan. Okey, jawapan yang pertama amanah, jawapan yang kedua tidak amanah. Okey, contoh nampak nombor satu, ni orang ni dia sedang meniru dalam ujian. Okey, jadi dia tuliskan tidak amanah dekat sini. Baik. Yang mana perbuatan yang amanah? Contoh, kawan-kawan ni tengah bersihkan kelas. Ya, perbuatan amanah. Tuliskan jawapannya di sini. Okey, baik. Yang ini mudah sahaja, jadi Ustaz nak awak cuba buat sendiri. Okey, pastikan jawapan awak jawapan yang betul bagi yang dah siap nanti Ustaz akan minta untuk awak hantar pada tarikh yang Ustaz akan tetapkan nanti untuk Ustaz tanda buku awak. Okey, yang ini boleh fikir kot. Saya rasa Ustaz tak perlu bantulah. Yang ini jawapan dekat sini jawapan yang sangat mudah untuk awak lakukan. Okey, Ustaz dah bagi clue dah dekat sini. Yang ini amanah nombor 1, yang 2 tidak amanah. Okey, ada lagi tak? Okey, ni tajuk yang lain. Nanti kita akan buat untuk latihan muka surat ataupun tajuk yang baru ni. Okey, muka surat 109. Jadi siapkan sampai muka surat 108 sahaja. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.